Syahdunya ku rasa di saat ini, suasana sepi membisu, tersentuh hatiku, dibuai kenangan lalu. Kan kita hari ni tak buat gitar. Tak bawa. Kita pakai whistle. Bisa. Tapi sebenarnya lagu ni, dia tiru siapa sebenarnya? Tiru siapa? Wind of Change. Wind of Change, betul, dia tiru. Tapi Scorpion tu tiru siapa? Scorpion lah tiru ni sebenarnya. No. Scorpion tiru Mael. Oh. Lagu Siti Cinta Kenangan Silam. Oh, ya. Betul lah. Scorpion tu minat Mael. Betul. Alhamdulillah. Dan lagu ni ada dalam filem hari tu. Filem apa tu? Filem Rock O. Rock O. Jadi bila dah libatkan Rock O, nak tanya, ini nama Roko ni dapat daripada Rock O ke apa ni? Tak ada kaitan. Saya nama Roko dulu wujud, baru buat filem Rock. Baru ada buat Rock O. Saya ingat ni dah pakai nama Roko ni ikut daripada Rock O. Bukan. Kan pasal tak ada kawan tanya kan, nama awak tu dapat macam mana? Asyik orang tanya saya je. Sekali saya wakil pada kawan-kawan tanya awak. Awak jawab apa? Saya cakap mungkin lah tu. Saya baik tak ada associate dengan nama pelakon lain tak ke artis lain. Roko. Tak ada Okey, tak ada. Okey. Sebenarnya memang itu memang nama orang Itali saya kan. Orang Itali. Tapi ialah dah lama duduk Malaysia, kita cakap Melayu lah. Italiano, Caprio. Jadi terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang, selamat menonton ke Musrat Channel episod ke 12. So jadi harap-harap episod ni pun ada yang menarik. Ada yang menarik. Kan? Hari ni sebenarnya kita tak plan nak shoot pun. Tak plan nak shoot. Sebab tu gitar tak bawa. Dan tapi memang ada plan nak gunakan sesuatu bila tanpa gitar. Betul. Tadi kita gunakan whistle. Betul, kita nak tunjuk kebolehan kita nyanyi akapela. Akapela. Dan kita boleh bersiul. Ada orang dia boleh nyanyi, dia tak boleh bersiul. Kan? Mungkin kena pegang anu dia tu. Memang tak boleh bersiul. Betul. Jadi macam biasalah kan. Kita semakin hari sebenarnya kita perasan soalan semakin banyak. Kita suka. Kita tak benci. Banyak orang banyak soal, kita suka. Sebab apa suka? Sebab kita suka jawab. Dan lagi tadi kenapa? Kalau bila orang tanya, dia akan apa, membuka minda. Ya, betul. Jadi bila dia tanya, dia buka minda kita dan dia buat kita mengingati sesuatu yang kadang-kadang kita hampir lupa. Terima kasih sebenarnya atas soalan-soalan tu. Terima kasih. Macam hari tu tanya pasal alur lambung gitar kan. Ya. Alur cakap aku pun dah lupa. Dan tadi tengok dalam kita punya live dekat Facebook kan. Ramai yang cakap suka, dan ada yang cakap tu bila tengok alur lambung gitar tu sampai gadis-gadis histeria katanya. Tu kat Siti Wangsa ke apa? Alur lambung gitar gadis-gadis histeria. Kalau kita lambung alur macam mana? Gadis-gadis rasanya marah kat kita. Kerasukan. Itu tapi tadi kita dah terjah Alung kan. Dia pun dah jawab sebenarnya, tapi tu nanti kita patah balik ke hal tu. Kan? Apa kita nak jawab soalan dulu, boleh kita tengok handphone. Kita jawab daripada handphone. Okey. Siapakah yang bertuah? Siapakah yang bertuah untuk dijawab? Okey. Ni daripada Ahmad Hakim. Ini dia punya soalan ni boleh merembet 1 jam ni kalau jawab sebenarnya. Okey. Ahmad Hakim dia tanya. Salam, nak tanya, macam mana bermulanya pembabitan arwah Lolok sebagai penulis lirik dalam album Jangan Gentar? Dan kenapa arwah memakai nama Kristo Bimbo dan kemudian Rosyli dalam album Mutan? Terima kasih. Okey, saya jawab. Okey, saya minat tulisan arwah Lolok ni bukan baru. Masa saya nak buat album ketiga yang masa tu dengan Mamat lagi sebenarnya, masa tu dekat JB. Jadi kita orang banyak berhubung dengan dia melalui telefon pejabat lah zaman tu, mana ada handphone lagi. Jadi saya telefon ke Lonceng Mas,
nanti kadang-kadang arwah Nana kan yang jawab telefon tu, dan kalau kebetulan ada Luluk dia bagi. Kan nanti saya cakap saya nak arwah Luluk tulis lirik untuk tu. Saya mula terpengaruh untuk dia punya ni kali pertama. Saya rasa lirik dia dalam album Mega masa tu Masa tu album Mega lagu apa nama dia? Dia ada lagu Keharuman Setanggi dari Samudra Alpa. Daripada album tu ada lagu tu. Saya cakap dahsyatnya dia buat lirik ni kan. Saya cakap suatu yang macam menarik minat saya untuk menghayati lagu tu terus. Jadi, sebelum ni tak heran pun dengan lirik ni. Sebelum tu tak boleh. Jadi bila dah bila baca dia tu menyebabkan saya jadi minat lirik. Kan. Jadi tu saya cakap dahsyat dia ni punya lirik, jadi menyebabkan saya jadi minat untuk ambil tahu pasal lirik. Lirik Mama Jui sebelum ni tak menyentuh ke apa ke? Masa tu belum banyak lagi. Lirik Mama Jui saya rasa kemudian lepas-lepas tu. Tapi untuk lagu-lagu fast kan, sebab saya masa tu tak boleh lagi buat lagu ballad. Jadi bila tak boleh buat lagu ballad, tak adalah nak ambil tahu sangat, sebab yang dah hebat macam LY dan banyak lagi orang-orang yang dah buat lirik untuk tu kan. Jadi saya biar kat situ sebab saya rasa dia orang punya ranking tu, dia orang punya hebat tu dah lagi tinggi. Jadi yang Luluk tu untuk lagu-lagu fast tu banyak dia orang boleh tulis. So saya cakap dia tulis banyak untuk banyak band lah. Jadi dekat situ saya mula bagi lirik ataupun lagu yang kita orang buat, hantar dekat dia, malah dia post Masa tu kena post kaset. Kaset post ke Lonceng Emas, nanti daripada Lonceng Emas dia buat dia fax lirik tu ke Jojo's Production. Lirik pertama tu dia buat lagu saya, tajuk dia Tari Unicorn. Tari Unicorn tu ikutkan lagu tu siap tapi tak boleh dinyanyikan. Tak tahu, mungkin ada sebab-sebab yang macam tak sesuai dengan key ke apa masa tu. Dan lirik yang kedua lagu Bukanlah Cintaku. Benda ni terdapat dalam album Exist yang ketiga sepatutnya, dan kemudian dikeluarkan sebagai album Mamat Exist waktu tu. Okey. Dalam Jangan Getah ni maknanya saya dah merentasi 2 album sebelum tu. Maknanya lepas album yang buat dengan Mamat tu tak jadi, kita dah berhijrah ke KL. Jadi lebih dekat dengan Luluk kan. Jadi album Dia Menggunung Berapi tak ada gunakan khidmat Luluk langsung masa tu, sebab kebanyakan lagu tu dah ada lirik dia, dan mana macam tak banyak dapat peluang untuk buat kerjasama dengan dia. Tapi masa Jangan Getah tu saya dah mula boleh kontak dia terus, direct semua kan. So jadi dekat situ kadang saya sembang, nanti ada lirik baru nak buat, saya call direct kepada dia. Zaman dah ada handphone kan. Call dia, lepas tu dia datang ke studio waktu tu. So jadi arwah Luluk ni dia ada target peribadi. Mana sasaran peribadi dia macam setahun aku nak buat contohnya 20 lirik bagi dia. KPI dia. KPI dia lah kan. So jadi bila dia buat dengan kita orang tu, dia buat, kita orang bagi lagu dan bagi lagu lagi, dia pula rasa risau. Cakap, apa pasal bagi aku banyak sangat, kata dia kan. Kenapa? Dia cakap, tak adalah, kau tak ada bagi kat orang lain ke? Cakap, ada juga kan. Ada yang bagian orang lain lah, yang bagian kau ni, kau buat lah. Dia cakap, okey lah, kalau kau nak, aku tak kisah, kata dia kan. Jadi lepas tu bila dia dah buat banyak tu, dia cakap, aku sebenarnya dah capai target aku tu belum setahun. Maksudnya KPI dia lah. Saya tak tahu berapa dia sasarkan, mungkin 20 kan. Macam tu, sebab lepas dia buat dengan kita, dia buat dengan untuk ekspedisi punya. Macam tu dia pergi studio King pula. Kita orang record dekat APM, Pandan Jaya sana kan. So jadi dekat Pandan studio APM, Luluk datang dalam lebih kurang tengah hari. Belah petang pula dia akan naik taksi ke, dia pergi dekat King Studio untuk buat ekspedisi macam tu. Okey, untuk mengenai soalan tadi, kenapa dia ada pakai nama Kristo Bimbo? Okey, kisah dia macam ni. Waktu tu ingat tak ada satu masa, masa tu ada macam sedikit konflik lah. Macam Sifu Datuk M. Nasir masa tu kan, dia belum Datuk lagi waktu tu. Dia ada bagi komen pasal siapa Mahathir macam tu kan. Jadi dekat situ menyebabkan banyaklah menteri-menteri yang
suka Jack ni kan. Tiba-tiba membela lah, cakap apalah. Jadi termasuklah semua terus suruh ban M. Nasir lah apa kan. Sampai kan Lolok pun diorang anggap kadang-kadang diorang tak tahu siapa buat lirik tu. Kadang-kadang nama Lolok pun diorang cakap ini sebenarnya M. Nasir. Jadi diorang macam agak saja, main tembak je. Sampai lagu-lagu yang ada Lolok pun diorang rasa macam nak kena ban juga. Jadi untuk mengelakkan masalah tu, itu yang Lolok gunakan nama Kristo Bimbo. Untuk masa Jangan Gentar tu lah dia dah mula gunakan. Pakai nama Kristo Bimbo ni, kata dia kan. Saya cakap, ni apa tu? Tak adalah anak aku Kristi, kata dia. Oh, Kristi tu anak dia, tapi dia buat Kristo Bimbo. Satu nama yang different sikit lah. Dia ambil kataan Kristo tu daripada nama anak dia Kristi. So jadi dekat situ lah dia guna Kristo Bimbo untuk semua lagu tu. Dan lagi satu cakap ni pasal konsep dia begini, dia nak pakai Kristo Bimbo. Jadi dia cuba establishkan Kristo Bimbo. Okay, so jadi dekat situ dia buat banyak lirik kan. Dan bila dah buat banyak lirik, KPI dia pun cepat sampai. Termasuklah sampai bila album Mutan, dia guna nama Roshili. Roshili tu pun dia. Dan ada lagi satu dia pakai nama dalam Mutan tu juga, lagu Dirantai di Gelangi Rindu, nama Rosman. Rosman pun dia, sebab lagu tu berkonsep lain sikit kan, ballad. Jadi dia pakai nama Rosman. Jadi Roshili dia, Rosman pun dia sebenarnya. So jadi saya tanya kenapa pakai ni. Dia rupanya waktu tu dia rasa dia ada satu konflik pula dengan Luncai Mas, kata dia. Dia kata aku nak buka publishing sendirilah, kata dia kan. Jadi dia kata nak buka publishing sendiri. Jadi lagu-lagu tu dia dah mula kumpul untuk publishing dia. Jadi dia nak elakkan daripada ada double tuntutan bertindih kan ke apa. Jadi dia buat yang satu ni dengan nama Roshili. Dia harap nanti bila dia set up company dia, dia akan dah ada lah semua dia punya works dia. Masa tu company tu dia namakan Saudagar Jawi. Masa tu. Jadi dia tulis. Dia cakap kau buat ni under Saudagar Jawi. Tapi ujung-ujungnya saya dapat tahu Saudagar Jawi pun duduk under Luncai Mas juga. Itulah kisahnya penglibatan Lolok. Jadi saya sebenarnya suka sangat dengan karya dia. Dan saya ambil peluang itu belajar menulis dari dia juga. Itu peluang. Alhamdulillah. Selepas tu lah belajar terus lepak dengan dia tu semua. Selalu lepak dengan dia, banyak belajar dengan dia lah. Belah-belah petang, duduk minum teh, tanya tu inilah. CM lah? CM. Lepas tu kadang-kadang Taman Tun pun ada lah. Macam tu. Tu arwah Lolok Kalau nak urai panjang lagi, panjang. lagi Panjang. tu tunggu nantilah Lain kali. Jadi itu dah rasanya dah menjawablah soalan Ahmad Hakim Okey, lepas tu ni daripada Muhammad Izwan Osman. Nak tanya Abang Musa, lagu-lagu Aziz arrangement sepenuhnya dari band atau komposer? Ada bagi guide sesebuah lagu tu nak macam mana? Contoh macam intro dan gitar masa goreng. Ini lebih pada teknikal jugalah. Okey, sebenarnya kebanyakan lagu ni bila kita ambil lagu ni adalah secara mentah. Kadang-kadang komposer tu bagi pakai gitar dengan bunyi melodi saja tanpa lirik lah apa. Yang ada dah ada dengan lirik, yang ada tanpa lirik. Dan kalau dah ada lirik kita rasa tak sesuai pun kita tukar rasanya macam tu. Jadi dekat situlah yang kita buat. Dan ada setengah lagu pula komposer dah assign dengan arranger. Contoh macam saya bagi contoh lagu Mengintai dari Tirai Kamar. Waktu tu Sari Amri dah assign Abang Bong untuk arrange lagu tu. Dengan dua lagu masa tu, lagu Mengintai Tirai Kamar dengan Satu Balaci Satu Baruah. Dalam Jangan Gentar lah. Sebelum tu tak pernah pakai orang lain untuk arrange. Jadi waktu itu je bila dah bagi. Tapi itu pun bila masuk studio, kami ubah lebih kurang 60-70% daripada yang asal tu sebenarnya. Sebab kami nak ada cita rasa exist juga. Dan jadi Alhamdulillah Abang Bong dia jenis tak kisah. Cuma jadi dia cakap, okey jangan ubah dia punya frame.
Jangan sebab dia dah buat dia punya guide kan. So jadi kita ikut, cuma kita ubah dia punya feel, dia punya grip, dia punya drum punya stroke ke, drum beat, macam tu lah kita ubah semuanya. Untuk dia ada satu yang dinamakan macam music exist punya sentuhan. Macam tu. So jadi dekat situ. Untuk solo gitar ke apa, memang semuanya kalau Along main tu semua daripada otak dia sendiri. Along buat kan. Kalau macam nak tambah-tambah, nak buat gitu gini, kadang-kadang saya sentuh sikit-sikit je. Tapi memang boleh katakan semuanya daripada idea masing-masing kena keluarkan. Contribute idea. Sebab sebenarnya yang paling susah dalam rakaman ni ialah untuk keluarkan idea. Jadi kalau main tu memang dah ada, kadang ada chord chart, semua tinggal tengok kan, tinggal boleh tekan. Tapi untuk idea menggabungkan dari satu nota ke nota yang lain ni, itu kena fill in the blank lah. Itu yang perlukan idea sendiri. Idea. Kita tiru, main, memang senang kan? Nak mencipta nak mencipta idea tu daripada satu daripada bar yang ini ke bar yang lain tu kan. Kat mana kita nak letakkan dia punya attack, dan attack tu pula tak boleh keterlaluan dan tak boleh melebihi bar dia yang disediakan. Macam tu lah. Itulah persoalan yang agak teknikal. Teknikal daripada Muhammad Izan. Terima kasih soalan tu. Okey, yang ini simple sikit soalannya. Saya sangat suka lagu Dirantai Digelangi Rindu tu. Saya pun suka lagu Dirantai Digelangi Rindu. Tapi awak suka ke? Saya pun suka. Kalau dia suka, saya suka, awak suka, kita suka sama suka dah. Suka sama suka. Maknanya kesukaan. Kesukaan. Lagu ciptaan Eddie Hamid. Eddie Hamid. Okey, lagu ciptaan Eddie Hamid. Lagu Dirantai Digelangi Rindu. Lagu ni okey, kalau awak perasan lagu ni susunan chord dia, kalau masuk daripada depan, awak susun chord lagu Dirantai Digelangi Rindu, dia daripada depan sampai habis, lagu ni awak boleh nyanyi lagu Isabella. Oh ya? Cubalah nanti. Ini Eddie ke bagi tahu ke sendiri discover ke? Ini yang jumpa benda ni Ujang. Tera Ujang tu je kan. Masa dia record drum tu dia cakap, main dia cakap tak habis. Aku dengar lagu ni macam aku dah familiar, kata dia kan. Lagu apa Ujang? Masa tu kita bila ada guide vokal kan. Guide vokal tu ada, kita boleh matikan. Lepas tu Ujang masukkan melodi Isabella. Lah, sama. Kan? Tapi maksud dia lagu tu bukan ciplak. Lagu tu bukan ciplak. Sebab benda ni banyak berlaku. Benda ni banyak berlaku. Maknanya chord yang sama, tapi apabila melodi yang awak alunkan berbeza, itu bukan ciplak. Benda ni awak kalau perasan lagu kumpulan Leto ke apa tak salah saya tu kan. Lagu yang sama tu, kalau awak matikan melodi dia, awak nyanyi lagu Michael Learn to Rock, dia akan sama. Tak pernah ku rasa sentuhan angan. Awak cari satu lagu dekat Michael Learn to Rock. Lagu apa? I'm gonna be around. Macam mana lagu dia? I'm gonna be around. Bukan. Dia lagu hit dia. Dia ada macam tu. Dia ada dekat sana. Dan itu bukan ciplak. Sebab melodi tu dia create sendiri. Itu bukan ciplak. Kebetulan. Awak boleh gunakan chord yang sama, tapi chord sama. tapi melodi tu ciptaan sendiri. Sebab lagu ni bila dikatakan meniru, apabila awak curi melodi tu, baru kita tiru kan. Kalau mirip-mirip tu bukan tiru, itu macam dia macam garuk-garuk macam sumbang. Suara yang garuk-garuk. Garuk-garuk tu macam kumbang. Macam tu lah Okey. Yang ni pula dia kata nama dia tadi soalan dari Muhammad Kalish yang pasal lagu Dirantai Digelangi Rindu Okey, sekarang ni Bu Khori alias, saya baru tengok video klip Rindu Serindunya Carbo Exist dalam
video klip tersebut Izzat menyanyi sambil main drum. Di manakah Ujang ketika itu? Kan? Ada yang perasan? Ada yang perasan Ada. Okey, sebenarnya simple je gini. Kadang-kadang kita sudah arrange untuk buat video klip, tapi ada band member yang tak dapat sertai kita jangan bikin kecoh. Jangan kerana tak datang satu video klip kita set sama dia. Oh no kan. Heavy. Itu hukuman berat kan. Macam orang curi tabung masjid, engkau bantai setengah mati. Kan. Lepas tu bila orang curi bilion-bilion, engkau puja lah sampai tinggi-tinggi. Kan. Jadi jangan kan. Jadi kita kena bertolak ansur. Tolak sikit, ansur sikit. Macam tu. Jangan sampai gaduh band sampai jadi ribut-ribut. Senang cerita BBB ya. BBB tu apa? Benda boleh bincang. Benda boleh bincang. BBB macam itulah. So jadi memang dalam lagu tu Ujang tak ada. Sebenarnya Ujang masa tu dia tak sihat. Tak sihat, jadi kita pun cakap alah tak apalah, biar dia tak sihat kita jalan je lah. Benda dah on kan. Sebab benda tu sebenarnya side project. Hari yang sebelumnya tu kita record video ataupun kita buat video klip di Rantai di Gelangin Rindu yang ada pakai pink Cadillac tu kan. Tu Ujang ada. Mana itu side projectnya, mana video satu video free yang mana yang buat video klip tu dia macam dia deal dengan BMG. Okey, bayar dia sekian-sekian, dia bagi satu video dan satu video yang free. Macam itulah. Ataupun 2 video free, macam bayar 1 dapat 3. Itu kiranya lagu yang sama. Lagu yang sama memang. Lagu memang kita dah record. Cuma nak buat video tu, tapi yang buat video tu dia bagi satu free, mana dia buat tu dekat satu tempat macam tak ambil banyak angle lah. Jadi semua record kat situ. Jadi waktu tu pula Ujang tak bersihat besoknya. So jadi kita bertiga lah datang. Jadi kat situ untuk solve problem, cakap Zat, kau main drum, saya cakap dia, kau tahu tak penyanyi kumpulan Freedom, dia nyanyi sambil main drum, kau pun boleh kan? Syuib kan? Masa tu jadi Izzat pun main drum sambil menyanyi. Okey lah, tak payah nak ribut-ribut. Dia memang boleh main boleh. Izzat boleh. Gitar pun terror semua Jadi dekat situ siap lah kan. Dan ada lagi yang Ujang tak dapat datang. Kalau perasan lagu Julia. Kita shoot dekat Genting Highland masa tu. Jadi masa tu kita orang sebenarnya buat projek untuk record video tu dalam masa 2 hari ke 3 hari, nak kena siapkan lebih kurang 6-7 video untuk buat karaoke punya video kan. So jadi shoot tu memang rush lah. So jadi bila hari pertama tu buat dekat beberapa location, sampai besoknya tu ada kena sambung dekat Genting Island. Tapi Ujang tak dapat pergi belah siang tu sebab dia ada session. Masa tu dia ada studio session untuk Amok, tak salah saya. Amok ke Mantera lah kan. So jadi yang lain ni dah ada. Tu cakap tak apalah kita pergi. Lepas tu bila main drum tu kita pakai satu orang action untuk tutup badan dia ke apa kan. Tapi main dari belakang ambil gambar tu, kita cakap okey kita selesaikan cara macam ni kan. Tapi kalau orang tak agih sebab ada nampak main drum. Tapi cuma susuk tubuh dia tu kita tutup. Orang tu siapa sebenarnya? Orang tu sebenarnya Alung. Kan. Jadi macam tu. Jadi kita twist sikit je macam tu. Tapi selesaikan masalah. Twist? Twist tukar je lah macam tu. Tu Pak Maun. Ada twist. Patutlah tadi kita nyanyi-nyanyi lagu Amok tadi. Kan. Tu kan. Tinggi. Ya. Tadi kami try test vokal tadi kan. Amok. Itulah keadaan dia. So jadi maknanya kita cari solusi. Ya. Kita jauhi korupsi. Tak usah ribut-ribut. BBB.
Jangan sampai kerana macam tu band jadi bergaduh kan. Kita dah macam adik-beradik, tak payah gaduh lah. Kan? Benda kecil. Benda kecil je kan. Jadi kat situ macam mana nak buat supaya band tu bertahan lama. Begitu saja soalan kita pada minggu ni ya. Soalan je pun dah panjang, ambil masa sebahagian daripada kita punya episod ni. Macam mana? Okey. Kan? Kita kan nak buat episod yang satu untuk soalan. Kan? Tak boleh. Kalau dia orang minta, kita bagi je lah kan. Kita bagi. Soalan tak kisah, bagi je. Tapi kita tak buat lah episod 12 tu part 1, part 2. Kalau dalam penulisan saya buat part 1, part 2. Betul. Sebab menulis ni susah sikit nak menerangkan kalau ayat tu tak tepat. Macam ni kita cakap secara live kan, mudah. Menulis ni dia terhad. Menulis terhad. Sebab sama juga muka surat tu kan limited. Orang pun kena baca lama panjang kan. Kalau bercakap macam ni, kita pun boleh dengar sambil tak tengok, sambil memandu pun kita pasang kat YouTube dekat kereta kan. Tahu-tahu dah sampai office. Tahu-tahu sampai office kan. Cerita pun dah habis. Kan. Ada sikit input. Okey. Minggu ni apa kita cerita ni? Okey, cerita kenangan fotografi raya. Menarik tu. Fotografi raya. Sebab ni kan musim perayaan, musim hari raya, fotografi raya. Kena ada. Masa bulan puasa ke sebelum? Dia buat biasanya pada bulan puasa. Kan? So jadi bulan puasa kali pertama kita ada 2 session dekat. Yang pertama lah, yang menyebabkan dulu kami ni kadang-kadang sampai dianggap oleh PR Syarikat Rakaman adalah kumpulan yang agak degil. Degil dan suka membantah. Macam tu lah katanya kan. Itu yang kita dengar lah. Korang janganlah suka tu kan. Cakap iyalah, tapi kita mempertahankan rasa dan hak kita. Kita cakap kan, tak naklah kau buat macam tu. Kan. Kali pertama tu masa dekat JB saya rasa masa tu album kedua. Album kedua masa tu sebab Syah dah tak ada. Jadi kita orang berlima masa tu Jadi berlima waktu tu wakil URTV dekat Johor Abang Jeffrey Ran. Abang cameraman. Dia tak datang dengan wartawan, jadi dia fotografer je. Abang Jeff ni dia ambil gambar champion. Saya puji dia. Gambar yang dia ambil jarang tak cantik. Jadi Abang Jeffrey Ran ambil gambar, pergi kat kampung Maju Jaya masa tu. Ni URTV URTV masa tu. Masa tu belum ada mangga. Belum. Jadi masa tu URTV punya, ataupun dia cakap mungkin untuk yang Mingguan Malaysia ke apa macam tu lah. Putusan kan Mingguan. So, jadi dia gunakan dekat situ. Jadi waktu tu baju raya. Jadi zaman tu kita orang dekat Johor. Dekat Johor ni dia ada satu style tau. Pakai baju Melayu ataupun baju Teluk Belanga tu. Ataupun baju yang cekak musang tu. Seluar mesti seluar jin. Macam tu. Kan. Jadi masa tu adalah yang penting kan PR Syarikat Rakaman kita kan. Cakap, kenapa kau tak pakai seluar sekali? Cakap, tak apalah, takkan tak boleh pakai macam ni kan. Kita pakai seluar jin cuma dengan ni. Ini style kampung kita lah senang cakap. Dan style kampung kita untuk pakai macam tu. Lalas Abang Jeff pun dia sporting. Tak apa boleh kan. Jadi boleh. Alhamdulillah kita pun syuting gambar yang tu. Dengan tengah lepak-lepak dekat tepi taman rumah kampung tu kan. Nampak suasana kampung. Cuma exist saja, tak ada gadis-gadis ke? Tak ada. Masa tu dekat kampung tak ada gadis. Kita orang melati ke kan tak ada. Bukan, melati Kalsum pun tak ada. Kalsum tak ada, melati tak ada, anggrek pun tak ada. So jadi kita orang je. Jadi gambar tu maknanya kita bergerak, kita nak gambar yang macam tu. Pakai kain samping bagi, tapi kita ambil yang macam kain plekat yang kecil tu kan. Kita dah pakai seluar jin, takkan nak pasang samping kan. Jadi kita buat selempang je lah macam tu, sangkut kat bahu kan. Lepas tu jadi gambar tu menarik juga. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Jeff. Lepas tu lagi satu yang kedua, bila zaman dah dekat Kuala Lumpur, masa tu dah dengan Izzat lah. Bila dah dekat KL ni dah dengan Izzat. Jadi diorang nak buat syuting hari raya kan. Saya tanya dulu mestinya kan. Saya cakap
saya ingat shooting video klip, nak buat shooting video klip kan lagu raya. Jadi kerana itulah kadang-kadang kita ada lagu raya tapi video klipnya tak ada. So jadi nanti akan datang mungkin kita buat lirik video dulu ke apa kan. Sebab yang director tu nak buat sebab dia dah bagi kita pakai baju raya cantik-cantik semua kan. Baju raya cantik-cantik, lepas tu pakai samping semua, pakai songkok semua. Dia sediakan satu yang buat macam bakar lemang, satu yang sini ada kacau dodol kan. Dia nak buat 2 orang dekat lemang, 2 orang dekat dodol. Saya cakap dia lah kan, takkanlah dah pakai cantik macam ni nak nampak tengah kacau dodol, yang satu nak bakar lemang. Saya cakap buat tu biar realistik kan. Walaupun nak buat tu janganlah suruh kita dah pakai cantik-cantik nak buat, cakap awak pun tak buat macam tu. Kalau awak kacau dodol, mungkin awak pakai singlet je kan. Tapi kerana itulah jadi kita orang tolak untuk buat video klip tu. Jadi bukan keras-keras, tapi kita macam ada prinsip. Kita tak nak lah dah pakai cantik-cantik kacau lemang, jaga lemang, lepas tu kacau dodol, pakai baju Melayu kan, dengan butang berkelip-kelip semua kan. Jadi tak nak masa tu. Jadi memang keras sikit lah menolak. Ni apa TV3? Bukanlah, masa tu production house lah buat macam tu. Jadi kita tolak lah macam tu. Kita cakap nak buat lain lah. Habis kalau tak nak buat macam tu, awak boleh apa buat macam kita raya dekat satu tempat kan. Mungkin duduk bergambar, bersidai ke apa kan. Tak payahlah buat aktiviti kacau lemang, kacau dodol dengan bakar lemang pakai baju Melayu. Maknanya betul lah tu kata PR. PR cakap kita orang degil. Bukan ni degil. Kita juga tak kisahlah, tak keluar apa benda macam tu, tapi nanti satu hari nanti kita orang kena gelak balik kan. Sebab kalau artis baru nak up, dia on aja. Dia on je. Buka baju kat swimming pool pun on mama on. Itulah macam tu maksudnya, kita tak nak. Lepas tu ada satu kenangan pula bila pasar raya ni saya teringat. Waktu tu zaman masih awal lah lepas album Untukmu Ibu kan. Jadi kita ni banyak didatangi orang-orang yang baru dalam hidup kita orang. Kita pun tak kenal kadang-kadang. Sampai satu masa tu ada orang-orang ni datang macam dia ni nak taja kita itu, taja kita inilah kan. Masa tu dia tanyalah apa keperluan kita. Kita cakap antaranya kita nak perlukan pakaian untuk syuting hari raya. Tak apa, tunggu besok abang bawa baju kata kan. Abang dapatkan sponsor kata dia. Jadi bila dia datang tu dia bawa baju-baju daripada Dan Wahab. Kan Dan Wahab kan popular masa tu buat baju Melayu kan daripada Kampung Baru ni Ismail Yakin. Ismail Yakin tak pasti lah mana satu kan. Dia cakap saya siapa, ni saya siapa, semua dah ambil lah. Jadi dah buat. Dah ambil tu, lepas syuting dia cakap baju Melayu tu korang ambil terus kata dia. Baiknya kan. Cakap dah lah lawa baju Dan Wahab ni. Lepas tu dia bagi pula terus kan. So jadi bagi kita memang betul lah, sebab kalau engkau nak tulis ada nama nama baju ni punya produk, lepas tu nak suruh kita gayakan waktu tu, lepas tu takkan nak cakap terima kasih je kan. Pokoknya kau bagi baju raya tu lah kan. Jadi kita anggap pun itu macam timbal balik lah, okey lah ambil. Selang sebulan macam tu keluar pula berita kan. Dia Wahab kata ada artis berkumpulan gini-gini ambil baju tak pulang kan. Kita pun jadi terkejut. Kita tak datang dekat dia untuk macam tu kan. Rupa-rupanya inilah bila ada orang tengah ni, rupanya dia main peranan macam tu. Dia pergi, dia bohong apa entah dengan dia Wahab kan. Lepas tu bila dia bagi baju tu, patutnya mungkin baju tu pinjam je. Tapi yang orang tengah ni dia bagi terus kat kita. Tapi yang nama busuk kita lah kena. Kan, bukan nama orang tu. Macam tu. So, saya ada baca ni cerita ni. Ada kan. So jadi cakap, lepas tu saya mula berhati-hati lah. Kan, maknanya kalau ada orang cakap nak sponsor ke apa, cakap ni sponsor ni barang siapa kan, saya tanya kan. Sebab sekarang ni macam-macam. Ada orang mana barang orang lain yang jual. Kan. Macam apa, mana boleh kalau barang tu bukan hak awak tak boleh jual. Sama juga dalam cerita cerita lama kan, dia cakap kalau awak nak sedekah harta sendiri, bukan macam cerita ni Sadik Sigaraga kan. Hello. Macam tu lah kan.
Abdul Wahub. Ni kenapa apa? Kau buat apa kata dia kan? Saya sedekah. Kau nak sedekah, sedekah harta bapak kau, bukan sedekah harta aku kata dia. Macam itulah kan. Maksudnya macam tu. Ini banyak terjadi sekarang benda yang bukan hak kita, kita sedekah pula kat orang. Tak bagus lah. Tak bagus lah. Yayasan apa lah kan, itu konon sedekah. Kan. Duit. Padahal masyuk. Jadi memperdagangkan agama lah kan. Jangan itu kita jangan macam tu. Kita kalau nak rockers biasanya tak ada buat macam tu. Menunggang apa ke kan. Biasanya yang menunggang ni dia takkan lama. Kan sampai bila kan nak tunggang. Tunjuk dah diri dia sendiri. Kan. Mungkin dia boleh menipu sebahagian orang, tapi majoriti orang tu tahu apa yang sedang berlaku. Jadi hati-hati. Kadang-kadang macam saya pun pernah lah, itu kira tak berhati-hati lah kan. Kita sangka orang yang datang ni berniat baik. Rupanya kita terpalit, nama pun sedikit Dia Wahab lah, pandang serong. Jadi apa pun kita minta maaf lah dekat Dia Wahab, kita tak tahu. Masa tu kita pun masih kecil-kecil lagi. Alhamdulillah. Kita ni cernihkan kembali lah persepsi kan. Mungkin Dia Wahab dia tengok benda ni, barulah, rupanya dia orang tak bersalah. Selama ni aku cerita-cerita kat exist tu, sebat baju aku. Tak bagus kan. Kan dengan ada cerita macam ni barulah jernih sikit. Kita menjernihkan. Kita sama-sama kena scam sama cerita lah. Scammer zaman tu. Scammer bukan baru, lama, tapi taktik dia sikit dia. Modus operandinya berbeza. Tapi kita tak nampak apa dia buat duit macam mana benda tu. Tak nampak tak tahu. Lepas tu dah kena block lah orang tu. Okey. Jadi sampai situ saja rasanya cerita kita pada minggu ni kan. Cerita pasal fotografi, kita menjawab soalan tadi yang lama tadi kan. Pasal lolok tadi kan panjang sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh banyak siri lah kan. Banyak siri. Sebab berada bukannya tak rapat kan lolok tu. Banyak masa dia habiskan kan, berguru macam tu kan. Banyak terlalu banyak Soalan pun banyak kita tak habis baca sebenarnya kan. Sebab terlalu banyak. Jadi soalan lain-lain tu kita bawa minggu depan kan. Soalan lambung gitar ke apa. Tadi kita dah dapat clearance daripada Along tadi. Kan? Dia menggigit gitar pun dia cerita. Gigit gitar dia cerita. Memang gigit betul. Dia nak tiru siapa sebenarnya? Lambung gitar. Mamstin. Mamstin. Kata zaman tu dia dengar 3 je. Mamstin, Vai, Satriani. Bukan Syah. Syah tu zaman sekolah tu Syah Triani. Okey, itu pun cerita lain lah kan. Okey. Nanti kita ceritakan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai gitu saja episod kita yang ke-12 ini. Jangan lupa kita akan try shoot juga Nanti minggu depan dah raya, takut tak ada konten, kita try shoot minggu ni juga. Kalau boleh esok kita shoot. Baik. Bye bye.